Jika berkunjung di beberapa daerah sekitar Perak, anda akan dapat menikmati pelbagai hidangan tradisi masyarakat setempat. Antaranya, menu berasaskan keladi kemahang iaitu sejenis tumbuhan ubi daripada keluarga Araceae dan lazimnya tumbuh meliar di kawasan paya berair, tepian sungai, tanah yang lembap dan subur. Fadzilah Muhammad Hijazi atau mesra disapa Pak Long, 64 tahun, adalah penduduk setempat yang amat mengenali tumbuhan itu. Dia bersama ibu mertuanya, Zayah Abdul Rahman, dan ibu saudaranya, Sairah Kamal, sering ke hutan berdekatan rumah mereka bagi mencari keladi kemahang. Jika dilihat sepintas lalu, tumbuhan ini seakan sama seperti keladi spesies lain, iaitu keladi Cina, keladi mawar dan keladi minyak. Keladi kemahang adalah jenis keladi yang gatal. Ketinggiannya antara 0.2 meter sehingga 2 meter lebih. Bahagian daunnya berwarna hijau ungu dan permukaan atas daun pula mempunyai urat daun yang sekata. Setiap perdu pokok keladi kemahang mempunyai antara 3 hingga 5 helaian daun mengikut umur dan kesuburan tanah. Menurut orang tua-tua, keladi kemahang mempunyai seninya yang tersendiri dan pantang larang sebelum mengambilnya, di mana bayang si pengambil tidak boleh bertindih dengan bayang pokok, begitu juga di sebaliknya. Cara mengambilnya juga hanya satu haluan dan tidak boleh berpatah balik. Kalau kita nak ambil dia, ada syarat dan cara dia lah kan. Cari humi-humi yang besar, pokok-pokok yang gemuk sikit lah kan. Kita potong pada humi dia, kita kepak bang yang tua, lepas tu kita ambil yang muda pada umbut dia tu. Yang tu yang kita buat sayur. Sebenarnya satu kepercayaan dari dulu-dulu lagi lah, orang-orang tua bila nak ambil bayang ni ada masa-masa dia. Nak ambil keladi ni ada masa-masa dia. Contohnya tak boleh tas bayang dan adalah kata-kata dia tu. Mungkin dengan sebab ada cara proses tu dia tak jadi gatal. Itu saja. Terdapat 4 bahagian pada keladi kemahang yang boleh digunakan, iaitu umbut, batang, sulur dan daun. Dalam kemahang tu, dia daripada daun tu boleh kita balut buat tapai. Buat tapai dan getah dia tu boleh ubat luka. Luka yang kadang yang kecil lah. Dan dia punya akar tu dipanggil sulur tu boleh buat masak. Masak manis, masak lemak dan sebagainya. Agaran 3 jengkal lah dari umi. Itu insya-Allah manis lah. Lebih tu kita takut gatal lah. Yang manis tu selalu dia duduk di humi tu, dia gatal selalu di hujung tu. Bagi mereka yang tinggal berdekatan sungai, tumbuhan yang mudah didapati di sini menjadi pilihan dalam menu harian. Selepas dipotong, keladi kemahang akan disusun ke dalam beg dan dibawa pulang untuk proses memasak. Ia perlu dimasukkan dengan berhati-hati kerana apabila getahnya melekat di pakaian, sukar dibersihkan. Prosesnya yang agak renyah membuatkan ramai yang tidak menggemari keladi jenis ini. Malahan, terdapat juga penduduk setempat yang tidak mengetahui mengenainya. Sulur keladi kemahang tidak boleh disimpan di dalam peti sejuk dan perlu segera dimasak setelah dipetik bagi mengelakkan kegatalan. Beberapa langkah perlu dilakukan sebelum ia boleh dimasak. Yang umbut yang muda tu, kita siap buang kulit di luar tu, kita potong, kita rebus. Rebus campur dengan asam lah. Asam pun kita nak bagi hilang gatal kan. Umbut akan dibasuh dan dibilas berulang kali. Proses pembersihan ini perlu dilakukan dengan betul bagi mengelakkan kegatalan apabila memakannya nanti. Bagi batang keladi kemahang pula, prosesnya agak berbeza dari umbut.
hanya perlu dibuang kulit luar. Ia perlu dibakar bagi menghilangkan kegatalan. Yang kita nak bakar tu, kita potong-potong. Kita bakar bagi dia punya humbi tu ke atas. Yang hujung tu ke bawah. Untuk membakar batang keladi, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira. Bahagian ubi perlu diletakkan agak tinggi kerana dikatakan punca kegatalan pada keladi kemahang terdapat di bahagian ubinya. Ketika membakar, batang perlu dibalik-balikkan agar pembakaran sekata. Sula setelah kita ambil, kita siang tu, kita potong macam kita nak. Lepas tu kita rebus buah asam juga kan. Sulur keladi adalah akar yang terkeluar menjalar di pangkal pokok keladi kemahang. Sama juga seperti bahagian keladi yang lain. Selepas dipotong, ia perlu dibersihkan berulang kali sebelum dimasak. Batang yang telah dibakar tadi akan dipotong pendek bagi memudahkan proses seterusnya. Tujuan kita bakar tu, kita nak bagi air tu mengalir ke bawah. Air yang gatal tu kan. Macam itulah lebih kurang, saya nak cerita lebih saintifis, tak pandai lebih kurang, air tu akan, yang gatal tu akan turun ke bawah. Mungkin air tu akan kering kan, jadi kewap lah. Batang yang telah dibakar akan dipotong pendek sepanjang 3 inci dan dibersihkan dengan air lalu. Ia bagi membuang lapisan luar yang telah dibakar. Hanya bahagian dalam batang keladi yang sesuai untuk dimakan. Batang yang telah dicuci bersih tadi akan direndam di dalam air berisi asam keping. Asam keping adalah satu bahan penting dalam masakan Melayu. Ia kaya dengan antioksidan